Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan 10 daripada kursus UW00802 Penghayatan Etika dan Peradaban Seksyen 13 Semester 1 Sesi 2020-2021. Kami akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Jelaskan Usaha-Usaha Para Pejuang Kemerdekaan yang terdiri daripada etnik Melayu, Cina, India, Pribumi, Sabah dan Sarawak dalam melestarikan keamanan negara. Kami akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Jelaskan Usaha-Usaha Para Pejuang Kemerdekaan yang terdiri daripada etnik Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak dalam melestarikan keamanan negara. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Nur Shima binti Faisal, Nurul Syatiha binti Suleh, Nur Aisyah binti Samsudin, Muhammad Afiq bin Nofian, Intan binti Saripudin dan Azmir Afiq bin Nurasad. Setelah melakukan penyelidikan dan kajian berkaitan tajuk tugasan berkumpulan yang diberikan, kumpulan kami telah membahagikan usaha-usaha para pejuang kemerdekaan yang terdiri daripada etnik Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak dalam melestarikan keamanan negara kepada dua bahagian penyelidikan, iaitu pahlawan zaman penjajahan dan tokoh pra-kemerdekaan. Pejuang kemerdekaan yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita terbahagi kepada dua era, iaitu pertama era pahlawan zaman penjajahan dan kedua era tokoh kemerdekaan pada era pra-kemerdekaan. Berbalik kepada era pahlawan zaman penjajahan, semua pahlawan ini menjalankan penentangan mereka secara radikal ataupun secara kekerasan atas sebab-sebab tertentu. Antaranya seperti penindasan ke atas penduduk tempatan oleh pihak British dan juga rasa ketidakpuashatian penduduk tempatan atas segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak British. Selain itu, mereka juga tidak berasa puas hati berkaitan cukai yang tinggi dikenakan kepada penduduk tempatan yang membebankan penduduk tempatan, dan juga pahlawan-pahlawan ini kehilangan kuasa ataupun jawatan kerana segala jawatan dan kuasa telah dipelopori oleh orang British. Dan orang Barat, mereka tidak menghormati dengan adat istiadat orang Melayu, menyebabkan pahlawan ini berjuang untuk menentang British dan mendapatkan kemerdekaan. Okey, kita masuk kepada era tokoh kemerdekaan pada era pra-kemerdekaan. Tokoh yang terlibat ni terdiri daripada orang Melayu, Cina, India dan juga Bumi Putera Sabah Sarawak. Tokoh ini mendapatkan kemerdekaan secara rundingan dan atas sebab-sebab ataupun faktor seperti politik, ekonomi dan sosial. Pertama sekali ialah Tok Janggut. Nama sebenarnya ialah Haji Hassan bin Panglima Makmunas. Beliau dilahirkan pada 1853 di Kampung Jeram dan berasal dari Kelantan. Beliau dikenali sebagai Tok Janggut kerana beliau menyimpan janggut sehingga paras dada. Penentangan Tok Janggut bertitik tolak daripada perkembangan yang berlaku dalam pentadbiran Kelantan selepas Perjanjian Bangkok 1909. Kemerosotan status Ungku Besar Jeram ekoran pengenalan sistem pentadbiran jajahan pada tahun 1904 menyebabkan Tok Janggut menawarkan diri menubuhkan barisan penentang. Pada 24 Mei 1915, Tok Janggut bersama hampir 1,000 pengikutnya telah menyerang British di Pasir Putih, Kelantan. Dalam serangan tersebut, Tok Janggut sendiri telah terkorban syahid bersama Tok Abbas dan Tok Husin serta beberapa lagi orang pengikutnya. Kesimpulannya, penentangan Tok Janggut sedikit sebanyak telah mengubah sistem pemerintahan penjajah kerana pihak pentadbir mengambil langkah lebih berhati-hati. Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang tokoh yang telah memperjuangkan keamanan tanah Melayu di Terengganu. Tuan Haji Abdul Rahman Limbong atau nama sebenarnya ialah Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid merupakan tokoh agama yang berpengaruh luas di Terengganu. Beliau merupakan seorang yang sangat alim dan sangat dihormati.
Beliau adalah ketua membela rakyat yang didakwa kerana membuka tanah tanpa kebenaran. Malah Abdul Rahman Limbong menggalakkan rakyatnya semua membuka tanah kerana baginya tanah adalah hak Allah yang diusahakan dan boleh dipakai. Namun peraturan tanah yang diperkenalkan oleh Inggris di Terengganu pada tahun 1921 mensyaratkan bayaran cukai sebanyak 50 sen setahun. Hal ini telah menimbulkan kemarahan kepada penduduk-penduduk di Terengganu dan sekaligus meningkatkan lagi kemarahan Haji Abdul Rahman Limbong dan memulakan penentangannya terhadap British. Usaha-usaha Haji Abdul Rahman Limbong dapat dilihat apabila melakukan gerakan HARP, mengambil daya usaha melalui tindakan undang-undang di mahkamah, iaitu dengan menuntut hak mengerjakan tanah yang berlandaskan kepada hukum agama dan adat. Dalam masa yang sama, penentangan pasif iaitu tidak bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam semua corak pentadbiran rasmi berlanjutan sehingga mencetuskan kegelisahan sosial yang merebak sehingga meletus dan menggerakkan penentangan secara agresif, mengacah dan mengacu senjata dengan percubaan mencederakan pihak polis dan pihak berkuasa yang lain, tetapi belum sampai menyerang dengan niat membunuh. Tetapi pada fasa yang seterusnya, peperangan bersenjata juga tercetus pada bulan Mei 1928 dan mereka berjaya menaklukki Kuala Berang dalam serangan itu. Namun, pihak British juga menggunakan kuasa dan nama Sultan Terengganu untuk menakluki semula Kuala Berang dengan mengantar 3 orang pembesar yang membawa perintah Sultan mengenai penaklukan semula Kuala Berang. Kesan daripada penentangan ini telah menyebabkan berlaku kematian sebanyak 11 orang semasa penaklukan semula Kuala Berang dalam serangan yang dilakukan oleh pasukan polis ramai 25 orang. Oleh itu, usaha yang ditunjukkan oleh Haji Abdul Rahman Limbong merupakan satu usaha yang membanggakan, yaitu beliau sanggup berkorban demi menegakkan keamanan di tanah Melayu. Wan Rentop merupakan pahlawan yang menjalankan penentangan di Sarawak. Nama sebenar beliau adalah Liau dan diberi gelaran sebagai Raja Darat ataupun Raja Ulu. Beliau merupakan pemimpin orang Iban yang menjalankan penentangan ke atas Brok atas tindakan beliau yang menghapuskan orang Iban di Sungai Sekerang kerana menganggap orang Iban sebagai lanun. Rentop sering menggunakan kaedah ataupun cara mengumpul dan mendapatkan kepercayaan daripada pengikut-pengikutnya menggunakan slogan ataupun kata-kata semangat yang membolehkan pejuang yang pengikutnya terus bersemangat tanpa berputus asa untuk menjalankan penentangan ke atas Brok. Rentop juga tetap menjalankan penentangannya tanpa wujud rasa putus asa walaupun telah beberapa mendapat tentangan yang hebat daripada pengikut-pengikut James Brok. Slogan kata-kata beliau, "Agi hidup, agi gelaban," yang membawa maksud selagi hidup, selagi berjuang, patut dicontohi oleh masyarakat kini untuk terus mendapatkan ataupun terus mengkekalkan kemerdekaan kita. Hari ini saya akan membentangkan tentang perjuangan Mat Salleh di Sabah. Riwayat hidup Mat Salleh. Datuk Paduka Muhammad Salleh bin Datuk Balu dilahirkan di Nanam, Sabah dan berketurunan Bajau Sulu. Beliau memang terkenal dengan sifat kepahlawanan dan keberanian berperang beliau. Beliau dikatakan pernah dilantik menjadi wakil Kesultanan Sulu di Sungai Sugut. Sebelum kedatangan penjajah, beliau adalah seorang pemimpin tempatan yang berpengaruh. Kepimpinan beliau meliputi kekuasaan terhadap sistem perdagangan dan ekonomi penduduk tempatan. Beliau menggunakan kuasanya untuk melindungi penduduk-penduduk tempatan daripada dieksploitasi oleh pedagang-pedagang asing. Walau bagaimanapun, kedatangan pihak syarikat berpiagam Borneo Utara British telah serba sedikit melemahkan kuasa beliau yang selama ini berjuang mempertahankan hak pribumi tempatan. Beliau yang selama ini berjuang mempertahankan hak pribumi tempatan telah bangkit menentang pihak syarikat berpiagam Borneo Utara British setelah syarikat British itu bertapak di negeri Sabah. Mat Salleh dikatakan terkorban dalam pertempuran dengan askar syarikat di Tambunan pada 31 Januari tahun 1900. Datuk Bahaman atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Imam Noh berasal daripada rantau panjang berketurunan Bugis dan memegang jawatan sebagai pembesar Temerloh.
Cara penentangan yang beliau lakukan adalah dengan menyerang Balai Polis Lubuk Terua sebelum menyerang hendap rombongan CEB dan Tuan Sen. Beliau dan pengikutnya juga mematahkan serangan Herc Clifford dan Tengku Mahmud di Kelubi serta menawan semula Batu Hampar dan Lubuk Terua sebelum berundur. Beliau dan pengikutnya juga telah menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Usaha yang beliau lakukan untuk mengekalkan keamanan negara ialah dengan menentang penindasan penjajah dan berani mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Dato' Onn Jaafar merupakan tonggak dalam memberikan semangat nasionalisme kepada orang Melayu. Beliau dilahirkan di Bukit Gambir, Johor Bahru. Dato' Onn ialah anak kepada Dato' Jaafar bin Haji Muhammad, Menteri Besar Johor yang pertama. Beliau dipelihara oleh Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar sejak kecil dan mendapat pendidikan Melayu sebelum melanjutkan pelajarannya di England. Antara usaha-usaha yang dilakukan oleh Dato' Onn Jaafar ialah apabila beliau mengekalkan status quo orang Melayu semasa British memperkenalkan Malayan Union. Sebagai contoh, pada 23 Januari 1946, Dato' Onn Jaafar menyuruh orang Melayu berkongres dan menubuhkan United Malays Organisation (UMO) sebagai benteng menentang Malayan Union. Dan selepas itu, kongres ini bersetuju menubuhkan United Malays National Organisation, yaitu UMNO, atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, untuk menentang Malayan Union. Langkah tegas orang Melayu ini telah mendorong British memulakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Hasil daripada rundingan ini, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah dibentuk. Oleh itu, usaha yang dilakukan oleh Dato' Onn Jaafar ini telah menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan status quo mereka dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan di tanah Melayu. Seterusnya, saya akan membentangkan tokoh prakemerdekaan yang seterusnya, yaitu Tunku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri pertama Malaysia sekaligus bapa kemerdekaan negara bangsa bertua ini. Merungkai semula lipatan sejarah berkaitan serba sedikit biodata beliau. Beliau merupakan putera raja berketurunan negeri Kedah. Nama sebenar beliau adalah Tunku Abdul Rahman Ibnu Abdul Halim Shah. Beliau dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Alostar, Kedah. Sejak kecil lagi, beliau mempunyai kehidupan serba berkecukupan dan mewah. Walaupun dengan semua kemewahan itu, sejak awal lagi, beliau telah menunjukkan ciri-ciri seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Bagi menerangkan penglibatan dan sumbangan beliau terhadap negara bangsa ini, mari kita merungkai penglibatan awal beliau yang pada awalnya bermula sebagai seorang pegawai awam biasa. Namun begitu, setelah menjadi pegawai daerah di seluruh pelosok tanah Melayu, beliau mula menyadari kehidupan dan kesengsaraan rakyat tanah Melayu di bawah kepimpinan British ketika itu. Hal ini menyebabkan beliau bertekad untuk mengubah nasib dan memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Beliau memulakan penglibatan politiknya dengan menyertai UMNO Cawangan Kedah sebelum mengorak langkah memenangi pilihan raya umum melalui Parti Perikatan. Tidak hanya berfokus kepada politik, beliau juga menjaga kebajikan rakyat dan keamanan rakyat dengan tindakan membantras pengaruh komunis yang memberikan kesengsaraan kepada rakyat serta melakukan pembangunan sosioekonomi bagi memicu kestabilan ekonomi negara. Bagi dalaman negara pula, beliau telah menyatukan kaum dengan memenangi politik bukan Melayu dan merestui kerjasama UMNO MCA pada tahun 1952. Kesimpulannya, kesemua usaha ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyatu padukan kaum agar kemerdekaan negara dapat dicapai. Sesungguhnya, usaha dan sumbangan beliau seharusnya dijadikan iktibar dan contoh teladan untuk mempertahankan tanah air tercinta ini. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah Tan Cheng Lock. Beliau dilahirkan pada 5 April 1883 dan merupakan seorang pemimpin politik Cina di tanah Melayu. Beliau dikenali sebagai pengasas MCA pada tahun 1949. Beliau merupakan seorang cendekiawan, ahli perniagaan dan ahli politik dan seorang yang berpatriotik yang telah membantu masyarakat Cina memperolehi kewarganegaraan di Malaysia. Beliau telah bekerjasama dengan Tunku Abdul Rahman dan kaum-kaum lain untuk memperjuangkan kemerdekaan Malaya.
pada 1952, MCA telah bekerjasama dengan UMNO untuk bertanding di pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, di mana pergabungan MCA UMNO memenangi 9 dari kerusi yang ditandingkan. Pada tahun seterusnya, MCA telah merasmikan kerjasamanya dengan UMNO dan Parti Perikatan telah ditubuhkan dengan penyertaan MIC pada 1954. Tun Tan Cheng Lock telah meninggal dunia pada 13 Disember 1960. Tun H.S. Lee atau lebih dikenali dengan nama sebenarnya Tun Harry Lee berketurunan aristokrat berbangsa Cina dan dilahirkan pada 19 November di Xinying, China, dan beliau mempunyai latar belakang pendidikan iaitu ijazah sarjana dalam bidang ekonomi dan undang-undang di Universiti Cambridge. Sumbangan beliau ialah beliau pernah menjadi pemimpin gerakan Kuomintang di Selangor dan memperjuangkan hak-hak politik dan kewarganegaraan untuk masyarakat Cina. Beliau juga memberi tumpuan kepada membebaskan tahanan politik dan mengadakan usaha-usaha untuk memulih supaya dapat kembali ke pangkuan masyarakat. Beliau juga memainkan peranan penting dalam Majlis Pelancaran dan Mesyuarat pembentukan MCA dari awal sehingga tamat. Akhir sekali, beliau juga turut memainkan peranan dalam perundingan dengan raja-raja mengenai soal kemerdekaan. Usaha yang beliau lakukan untuk mengekalkan keamanan negara ialah beliau berjuang dengan sepenuh tenaga menyokong UMNO dan membentuk MCA dan memainkan peranan penting dalam mendapatkan kemerdekaan. Tun Viti Sambantan atau dikenali sebagai Veerasamy Thiroyana Sambantan dilahirkan pada 16 Jun 1919 di Sungai Siput, Perak. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan jurusan ekonomi di Universiti Anna Malay Madras dan berbangsa India. Sumbangan beliau adalah beliau membina Sekolah Tamil Mahatma Gandhi di Sungai Siput. Beliau juga memainkan peranan penting dalam proses menuntut kemerdekaan serta menyatupadukan orang India serta menjadi penggerak buruh India. Beliau juga banyak menyalurkan bantuan kepada kekitangan kesihatan dan membantras penyakit-penyakit khas. Beliau juga membina projek lebuh raya pertama di Tanah Melayu, bangunan-bangunan nasional, menggalakkan pengeluaran stem berunsurkan peristiwa penting negara, serta mewujudkan rangkaian komunikasi. Seterusnya adalah Tun Datuk Mustapha. Beliau dilahirkan pada 31 Julai 1918 dan menetap di Kampung Limau Limawan Kudat, Sabah. Beliau diberi nama Datuk Badiuzzzaman semasa masih kecil, namun disebabkan beliau sering sakit, orang tua beliau menukar nama Datuk Badiuzzzaman kepada Datuk Mustapha. Tun Datuk Mustapha menyadari bahawa kemerdekaan Sabah hanya boleh berlaku apabila penyatuan politik terjalin yang mewakili kepelbagaian etnik dan agama di negeri ini. Akhirnya, Tun Datuk Mustapha bersama sahabat beliau, Datuk Muhammad Said Kerouac dan Tun Sakaran Dandai menubuhkan United Sabah National Organisation yang mewakili semua rakyat peribumi Sabah. Tun Datuk Mustapha telah dilantik sebagai Yang di-Pertua USNO yang pertama di Kudat. USNO telah mencadangkan agama Islam menjadi agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Sabah, dan parti ini telah diterima oleh bukan sahaja peribumi beragama Islam, malah rakyat peribumi bukan Islam. Akhirnya, penubuhan parti ini membawa kepada perpaduan rakyat dari segi bahasa, budaya dan agama. Perjuangan Islam yang dibawa oleh Tun Datuk Mustapha sehingga kini masih memberikan impak ke atas kemajuan gerakan Islam di Sabah. Tun Ciga Anak Barian dikenali sebagai Tun Ciga ataupun Apai yang membawa maksud ayah dalam bahasa Iban. Beliau merupakan anak ketua orang Iban serta dihormati oleh kaum Iban di Sarawak. Beliau merupakan pemimpin yang memainkan peranan utama dalam usaha penubuhan Malaysia. Beliau turut serta dalam rombongan ke London bagi membincangkan tentang penubuhan Malaysia. Beliau juga terlibat dalam jawatan perundingan perpaduan Malaysia bagi mendapatkan pandangan daripada para pemimpin Tanah Melayu tentang penubuhan Malaysia. Beliau juga telah dilantik menjadi menteri dalam Kabinet
Kerajaan Persekutuan untuk menguruskan Al-Ehwal Sarawak. Beliau juga telah menubuhkan dan juga menjadi pemimpin Parti Pesaka yang merupakan Parti Perikatan Sarawak. Selain itu, beliau juga telah dipilih menjadi Presiden pertama memegang jawatan tersebut bagi meningkatkan kaum peribumi di Sarawak. Bukan saja orang Iban tetapi semua kaum peribumi di Sarawak. Stephen Kalung Lincoln. Beliau dilahirkan pada 20 Ogos 1920 di Betong. Beliau berketurunan Iban dan Cina dan boleh berbahasa Cina. Beliau sebelum itu bekerja sebagai attendant syarikat Shell di Kuala Berait, Brunei. Beliau menjadi pengasas dan pengurusi Persatuan Dayak Sarawak dari 1958 sehingga 1960. Beliau kembali ke Betong dan menubuhkan Parti Kebangsaan Sarawak SNAP pada 10 April 1961 di Betong. Stephen Kalung Lincoln menjadi Setiausaha Agung. Bagaimanapun, Stephen Kalung Lincoln menolak cadangan Tunku Abdul Rahman untuk gabungan Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu dalam membentuk Malaysia. Krisis pada tahun 1966 di mana Abdul Taib Mahmud telah berjaya mempengaruhi ahli-ahli Malis negeri untuk menjatuhkan kerajaan yang diketuai oleh Stephen Kalung Lincoln. Abdul Taib Mahmud telah berjaya mendapat tanda tangan dan sokongan daripada 21 ahli Majlis Negeri menyokong cadangan Taib Mahmud untuk menjatuhkan Stephen Kalung Lincoln. Kesimpulannya, kedua-dua era yaitu pejuang kemerdekaan era penjajahan dan pejuang kemerdekaan era pra-kemerdekaan terdapat dua aspek yang berbeza dalam mengekalkan keamanan kawasan kekuasaan atau wilayah dan tanah Melayu daripada penaklukan oleh British. Pahlawan era zaman penjajahan menentang British dengan cara kekerasan dan secara radikal, yaitu dengan mengembleng tenaga penduduk sekitar maupun pengikut-pengikut setia. Mereka melakukan serangan bersenjata bagi mengekalkan hak suara orang Melayu. Namun perjuangan mereka menghadapi kekalahan akibat kekurangan ilmu dan senjata moden. Manakala tokoh pra-kemerdekaan pula mengekalkan keamanan tanah Melayu dengan cara yang lebih tersusun dan lebih sistematik. Antaranya berdemonstrasi dan menggunakan pendekatan psikologi seperti melalui Keratan Akbar yang meningkatkan lagi nasionalisme orang Melayu. Hal ini telah merisaukan lagi pihak British kerana orang Melayu telah bersatu untuk menegakkan keadilan dan ini adalah perkara yang paling dibimbangkan oleh British. Kesan daripada itu, tanah Melayu berjaya mengekalkan status quo orang Melayu dan berjaya mengekalkan hak keistimewaan orang Melayu, mengekalkan keamanan ke atas tanah Melayu dan membentuk masyarakat majmuk yang berbilang kaum dengan perpaduan yang lebih utuh. Perjuangan daripada usaha pahlawan dan tokoh ini telah memberi kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial kepada negara. Sebagai contoh, kesan daripada perjuangan pahlawan-pahlawan di tanah Melayu telah menyatukan orang Melayu dalam menegakkan hak-hak orang Melayu dan bangkit menyuarakan hak dan pendapat mereka dari segi politik. Dari segi ekonomi pula, kesan daripada perjuangan tokoh-tokoh di tanah Melayu telah meningkatkan lagi ekonomi orang Melayu seperti penubuhan rida bertujuan untuk menggalakkan masyarakat Melayu menceburi bidang ekonomi dan menolak ekonomi dasar pecah perintah yang telah diterapkan oleh pihak British. Dari segi sosial pula, hasil daripada usaha tokoh-tokoh ini telah melahirkan semangat perpaduan di antara kaum Melayu dengan kaum yang lain, khususnya kepimpinan yang ditunjukkan oleh Tunku Abdul Rahman selaku pemimpin yang mewakili orang Melayu, yang mana orang Melayu tidak sesekali menepikan kepentingan kaum lain menerusi perlembagaan tanah Melayu. Oleh itu, perjuangan tokoh-tokoh masa lampau dalam usaha mengekalkan keamanan dengan menentang penjajahan British patut kita hargai dan dijadikan sebagai panduan bagi memperbaiki kesilapan masa kini. Sebagai manusia yang bertua telah menikmati kemerdekaan ini, saya mencadangkan agar masyarakat generasi masa kini hendaklah sentiasa menghargai dan memperingati jasa dan bakti yang telah ditaburkan oleh tokoh dan pahlawan dalam mengekalkan keamanan di negara kita. Harapan setinggi langit disandarkan kepada generasi kini agar negara kita sentiasa mengekalkan perpaduan sesama kaum yang lain agar rakyat dapat hidup dalam suasana muhibah dan harmoni. Terima kasih.